Oh, okay. So now kita pergi subtopik yang terakhir untuk chapter yang terakhir, iaitu superconductivity, iaitu kekonduksian. Superconductor. Jadi kalau konduktor, kita tahu kan konduktor tu ialah bahan yang boleh mengalirkan elektrik. So the material which can conducts an electricity, that is conductor. Superconductor ni apa lagi? Apa pula kan? Jadi superconductivity, which is kalau bahan tu kita bagi semua konduktor, superconductivity ialah property, sifat. So sifat superconductivity iaitu sifat superkekonduksian ialah sifat bagi superconductor yang is the complete disappearance of all electrical resistance at low temperatures. Maknanya superkekonduksian ni ialah kehilangan secara total keseluruhannya bagi rintangan elektrik pada suhu yang rendah. Okey. Jadi kita contohlah kan. So rintangan versus dengan temperature. Okay, so kita ambil balik kita punya contoh, which is kita ada resistor, kita ada current lah A, bukan current lah, ni emitter, maknanya alat untuk mengukur arus. Okay, positive charge, kita ada positive charge, so current akan mengalir kat sini. Okay, so power dissipated by this resistor, kalau kita ada current melalui resistor akan panas tau. Dan kepanasan tu disebabkan oleh power dissipated, which is P equal to I square R. Okay, so cuba kita bayangkan kan, pada suhu bilik. Suhu bilik ni 300 Kelvin lah. Kan lebih kurang 273 apa? 27 Celsius. Kan? So pada 27 Celsius, katakan rintangan dia sekian lah, ada nilai lah berapa ohm kan. Jelas 100 ohm. Okay. So kalau okay, apabila kita sejukkan, kita sejukkan resistor ni, okay, bila kita sejukkan suhu, okay, bila kita sejukkan, maksudnya nanti dia punya resistance dia akan berkurang. Resistance dia akan berkurang, maksudnya apabila resistance berkurang, kan, banyaklah elektron yang banyaklah current yang boleh lalu kan. So okay, so banyaklah current boleh lalu kan, ya ke? Tak. Okay, kalau resistance berkurang, current pun akan ikut kurang lah sebenarnya. Okay. So V sama dengan I R. Okay, so kalau resistance berkurang, voltan yang sama akan meninggikan current. Okay, so akan banyak current lah, akan banyak current yang akan lalu. Okay, so maknanya temperature berkurang, resistance berkurang dan sebagainya, dan dia punya current dia akan meningkat lah. Okay, so didapati daripada kajian kan, didapati pada satu suhu yang tertentu, kita panggil dia sebagai critical temperature, suddenly dia punya resistance jadi kosong. Kosong. Maknanya kalau resistor ni, kalau lah resistor ni ialah superconductor, maknanya tak semua material ialah superconductor. Kalau resistor ni ialah superconductor material, dia punya resistance akan jadi kosong pada suhu rendah daripada critical temperature ni. Jadi resistance, jadi itu yang dia kata complete disappearance of electrical resistance. So apa kelebihan dia? Kan, kalau resistance ni kosong, tapi voltan tak kosong kan, kita ada voltan. Jadi kita akan dapat bahawa current ni is extremely high. Maksudnya current akan mengalir dengan tinggi, paling maksimum, dan tak ada resistance. Baguslah kan. Jadi itu maknanya ada kelebihan ni lah superconductor ni. Tapi masalahnya sekarang
suhu ni sebenarnya suhu dia negatif dalam negatif berapa atas 100. Saya tak ingat. Tapi maknanya bahan superkonduktor setakat ini hanya berfungsi paling rendah ialah negatif lah, nilai negatif. Jadi masih lagi tak praktikal. Okay. Jadi macam mana dia boleh jadi low resistance tu? Okay. Itu yang memerlukan ilmu kuantum yang sangat tinggi lah. Tapi saya just nak introduce term-term supaya mungkin awak boleh nampak kat mana-mana kat video ke. Okay, jadi low resistance ni disebabkan oleh interaksi di antara electron conduction yang dipanggil sebagai Cooper's pairs. Okay, so dia sangat complicated lah sebenarnya penjelasan dia. Jadi saya just introduce the term of Cooper pairs. Jadi untuk maklumat lanjut dan better explanation dengan animasi dia. Tapi tak adalah kita belajar ni pun sebenarnya betul nak exam kan. Dan ini just for introduction. Tapi kena tahu bahawa apa itu superkonduktor. Kenapa boleh berlaku superkonduktor tu saya tak tanya dalam exam. Cumanya nak bagi tahu pasal adanya material dipanggil sebagai superkonduktor yang disebabkan oleh Cooper pairs. So penjelasannya boleh tengok dalam video ni lah untuk info tambahan. Tak tengok tak apa. Tak masalah. Cumanya kalau curious boleh tengok. Sebab dia agak sukar untuk memahaminya lah. Okay. So Cooper pairs ni dia mengalir dengan pada suhu yang rendah. Cooper pairs ni boleh Cooper pairs sebab dia punya Cooper pairs ni ada elektron dan elektron ni membawa current. Jadi pada suhu bawah certain critical temperature it can move freely without resistance. So that is the idea. Disebabkan oleh sebenarnya ada sifat ada exclusion principle di situ, ada pasal metallic free model atom, free model of electron in metal, ada gabungan-gabungan konsep kat situ lah. Jadi apa kelebihan superkonduktor ni? Apakah advantage of superkonduktor ni? So ada dua yang paling utama. Satu ialah zero resistance. Maksudnya kalaulah komputer kita ni menggunakan bahan superkonduktor ni, maka komputer kita ni tak panas. Okay. Handphone, bahan-bahan alat-alat elektronik ni, sebab kalau wire yang mengalirkan elektron ini digantikan dengan bahan superkonduktor, maka tak ada loss of energy, tak panas, pantaslah laju. Kan boleh. Maknanya zero resistance. Bila resistance maksudnya kalau zero resistance maksudnya power pun akan jadi kosong. Maksudnya there is no dissipation in power. So bahan-bahan kita, bahan elektronik kita tak panas. So best kan. Cumanya buat masa sekarang superkonduktor hanya berlaku pada suhu negatif. Jadi mereka sekarang ni, saintis-saintis sekarang sedang berusaha untuk mencari bahan superkonduktor yang boleh bersifat zero resistance at room temperature. So that is the race. The race of finding that material. So negara yang kaya, bukan negara kaya lah, negara yang, kalau kaya negara Arab banyak yang kaya, cuma teknologi tak ada. Jadi negara yang tak, biasanya negara yang ilmu dia banyak kan, dia akan menguasai ekonomi lah. Sebab dia akan cari sampai adanya superkonduktor tu dengan, so adalah kena belajarlah fizik, engineering dan so on. Okay, jadi dekat situ memang penting lah sebab kita punya bahan elektronik berasaskan bahan konduktor yang panas. Jadi kalau kita boleh gunakan superkonduktor is good. Second ialah Meissner effect. So apa itu Meissner effect? Okay, sebab bahan superkonduktor ni dia memberi kesan Meissner effect. So Meissner effect ni ialah, okay, so katalah kita ada material, memang material superkonduktor. Kalau pada suhu biasa yang bukan pada suhu bawah ni, okay, kalau kita letakkan kalau kita ada magnetic field, okay, magnetic field, kalau kita ada magnetic field tu akan lalu selamba je lah. Okay, magnetic field akan melalui konduktor superkonduktor ni. Dia tidak diganggu lah oleh superkonduktor. So ini magnetic field. Tapi apabila kita sejukkan superkonduktor ni ke suhu yang bawah, maknanya supaya dia bersifat superkonduktor,
Okay, superconductor kalau dia kat sini kita tak panggil dia superconductor lah, kita panggil dia conductor. Tapi bila dia berada di sini kita panggil dia superconductor. Sebab superconductor ialah disappearance of electrical resistance at low temperature. Okay, so apabila kita sejukkan dia, apa yang berlaku ialah okay, ini ialah tadi superconductor tu kan. Apa yang berlaku ialah dia boleh menyebabkan magnetic field ni bengkok. Membengkok gini. Okay, jadi dia disebabkan oleh bila dia bersifat superconductor, akan ada current di dalam superconductor ni. Maksudnya current tu akan sentiasa mengalir. Sebab tak ada resistance kan, so ada current akan mengalir dalam tu secara bebas. So jadi kita recall balik Ampere's law. Ampere law kata kalau ada current maka ada magnetic field kan. So dalam superconductor tu ada current, jadi dia menghasilkan magnetic field. Magnetic field ni akan tolak external magnetic field yang kat luar tu. Jadi dia macam repel. Dia repel. So apa kegunaan dia? So kegunaannya dalam maglev train ataupun magnetic levitation. Apungan magnet. Magnetic levitation. So dia digunakan untuk menghasilkan teknologi dalam train berkelajuan tinggi. Jadi kita tengok video ni. Okay, so dekat sini ada apa tu namanya, ada superconductor yang telah disejukkan. Okay. Saya ni. Okay. So bawah ni ialah magnet. Okay, magnet Yang ini ialah superconductor yang disejukkan. Jadi magnet tu tadi menghasilkan magnetic field kan, magnetic field. Dan superconductor tu pula dia menolak magnetic field. Maksudnya dia boleh menekan magnetic field. Maknanya magnetic field tu pergi tampung superconductor tu. Maknanya superconductor tu melekat dengan train tu. Okey. Jadi apabila dia terapung lah, maknanya sebab magnetic field kan ada magnetic force. Okey, dan kita ada gravity daripada train tu. Maksudnya train tu akan terapung di atas magnet. Okey. So dan bila terapung dan ada kosong kan, tak ada geseran kan. Jadi maknanya kita boleh menghasilkan speed train lah. Dari high speed train. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, so macam mana nak menghasilkannya, which is maknanya kita kena letakkan superconductor tu bawah train lah kan. Lepas tu kita kena ada track magnet. Tapi dalam application biasa kita tak letak magnet sebenarnya. Yang apa tu, kita tak letak magnet kat bawah ni, kita letakkan coils. Sebab tadi juga kita kata, so bila ada coil kat track tu, ada coil, ada kabel tu mengalirkan elektrik, jadi dia akan hasilkan magnetic field. So maknanya instead of letak magnet, kita letakkan kabel yang mengalirkan elektrik supaya dia boleh menghasilkan magnetic field. So magnetic field tu akan memegang atau menampung superconductor tu tadi. Okay, sebab superconductor tu menolak kan. Okay, jadi kat situ kita boleh buat high speed train kat situ. Laju tu kan. So dia macam boleh sebab dia tak ada geseran kan. So maknanya dia boleh terus je lah, teruskan. Jadi kat situ itu satu lagi ini dia juga boleh sebenarnya lock the superconductor tu. Macam ni kan the lock. Sebab tadi tu electromagnet magnetic field tu macam mengelilingi superconductor tu kan. Jadi superconductor tu macam the lock dekat dalam pada track tu. Panggil dia quantum locking. Jadi kat sini memerlukan oleh sebab superconductor ni hanya berfungsi pada suhu rendah. Maksudnya dia kena train tu dia kena letak liquid nitrogen lah kan. Kena sejukkan supaya dia boleh bersifat seperti superconductor. Okey, satu hal. Oleh itu sekarang ni maka mereka berlumba-lumba untuk mencari superconductor pada suhu biasa supaya kita tak perlukan liquid nitrogen untuk menyejukkannya. Okey. So
sekarang memang dalam projek juga magnetic levitation menggunakan superconductor. Di Jepun, di Perancis semua sedang mencari lah teknologi untuk mencari superconductor pada suhu biasa. Jadi mereka boleh menghasilkan speed train. Alright, so that was about the kita punya ni fizik moden, di mana mula-mula kita belajar pasal relativity, kemudian kita pergi kepada photon konsep, light property as a particle behave like wave, and then kita gunakan konsep tu untuk memahami struktur atom, and then struktur molekul, and then struktur solid, dan so terdapat actually jump of the concept here and there, but kita cuba the purpose of this course is to introduce you with the various technology atau various konsep supaya macam tak jadi weird lah dengan certain konsep. Kalau baca artikel ke apa, kita macam pernah kita pernah dengar lah apa free model, kita pernah dengar photon, kita pernah dengar relativity, so that untuk maklumat lanjut kita boleh buat carian sendiri lah. Mana at least kita ada menyediakan foundation for those teknologi dalam keadaan moden. So fizik moden tu sebenarnya ialah apa? Kita recall fizik moden tu apa? The transition kan daripada idea quantum mechanics to the idea of quantum mechanics, tunneling effect, probability of electrons, and so on. Okay, so untuk superconductivity, anda boleh pergi kepada website ini untuk tengok maklumat lanjut tentang superconductivity. Okay, so good luck everybody. Bye.